mana budak itu? Sebab dia datang berseorangan. Mana budak ini? Aku sedang mencari di kalangan yang gugur ini. Aku terdengar suara memanggil, wahai pakcik Abu Qudamah, ya ammi Abu Qudamah, ya ammi pakcik, mana pakcik Abu Qudamah. Aku kenal suara tersebut, dan aku pergi dan aku duduk dekat si anak remaja tadi yang berlumuran darah, yang dalam keadaan kesakitan terlentang di medan bersama orang-orang lain yang telah gugur syahid. Lalu dia panggil, pakcik datang sini. Aku menghampiri si anak muda ini. Lalu dia berkata dalam keadaan kesakitan, pakcik, berilah berita gembira kepada mak saya bahawa doanya telah dimakbulkan Allah, bahawa hadiahnya kepada Allah telah diterima oleh Allah. Berilah berita gembira kepada mak saya bahawa saya akan menyampaikan salam mak pada ayah sekejap lagi. Saya akan pergi menyusul dulu, pergi jumpa ayah dan abang, sampaikan berita gembira bahawa apa yang mak hajati telah Allah Ta'ala perkenankan. Pakcik, ambil baju saya yang berlumuran darah ni, pakcik tunjuk pada mak. Saya bimbang mak tak berapa percaya. Ambil baju saya, tunjuk kat mak. Dan pakcik, saya ada seorang adik perempuan yang berumur 9 tahun. Dia sedih setahun lepas ayah kami mati syahid. Dia sedih abang kami mati syahid. Dan ketika saya nak bertolak pun 2-3 hari lepas, adik pesan kepada saya supaya cepat pulang ke rumah. Pakcik bagi tahulah kepada dia bahawa saya tunggu dia di syurga. Pakcik bagi tahu elok-eloklah kepada adik perempuan saya dalam keadaan sakit. Lalu dia kesakitan. Dia pun kata kali terakhir, pakcik, benar mimpi saya. Saya nampak al-mardiyah. Allah Akbar. Sadaqatir ru'ya. Sadaqatir ru'ya pakcik. Benar mimpi saya. Benar mimpi saya. Al-mardiyah. Al-mardiyah. Lalu dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Allah Akbar. Masa agak disebut sadaqatir ru'ya. Sadaqatir ru'ya. Benar mimpi. Benar mimpi. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, matinya sangat cantik. Walaupun di usia yang muda, tapi dia mencari syahid itu. Sadaqatir ru'ya. Benar janji Allah, benar mimpi. Aku melihat al-mardiyah. Allahu Akbar. Mati-mati yang sangat indah, yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-husnul khatimah, mati yang baik, mati dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang ketujuh, Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqqi tamrah. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah. Maknanya dia akan menghadap Allah, dihadapkan ke mahkamah Allah. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang ketiga atau peguam. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah tadi akan melihat ke sebelah kanan, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Ayat ni kata, hadis ni kata, tidak ada seorang pun tak akan terlepas. Semua akan menghadap Allah. Akan menghadap Allah, dan masa tu tak ada lawyer, tak ada orang ketiga. Kita masing-masing menghadap Allah. Tak ada peguam, tak ada juru bicara yang akan menjadi perantara. Lalu bila dia tengok sebelah kanan, dia nampak amal soleh yang dia buat. Dia tengok di sebelah kiri, dia melihat perbuatan jahat dia. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, hanya ada api neraka.
Tengok sebelah kanan, nampak amal soleh. Tengok sebelah kiri, nampak amal jahat. Cuba tengok belah kanan, nampak apa? Cuba tengok sekarang belah kanan, ada apa? Ini Nabi bagi tahu ni, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Tengok belah kanan, nampak sembahyang sunat. Tengok sebelah kanan, nampak apa lagi? Nampak zikir. Tengok belah kanan, nampak hadir majlis ilmu. Belah kanan. Nampak belah kanan, tidur dalam majlis ilmu pun ada juga belah kanan. Ada juga rupanya. Yang tu kanan juga, jangan bimbang, kanan juga. Tengok belah kanan, masa lalu kat jalan dekat lift tu ada sampah orang tak terbuang, kita ambil sampah tu kita letak dalam tong sampah. Lah, ada juga belah kanan. Tengok belah kanan, SMS kawan ajak ke kuliah dengan kuliah, ada juga belah kanan. Tengok belah kanan, apa lagi? Sedekah ada belah kanan. Tengok belah kanan, pernah jadi imam. Tengok belah kanan, pernah lakukan azan. Tengok sebelah kanan, ada apa lagi? Tolong update dekat Facebook program-program majlis ilmu. Allahu Akbar. Kita tak tahu, kita update kat majlis ilmu Facebook tu, ada orang tengok yang kita update, orang datang. Lah, ada juga belah kanan. Tu belah kanan. Sekarang nak tengok belah kiri pula. Tengok belah kiri. Belah kiri. Tengok awet, banyak belah kiri ada. Allahu Akbar. Tengok belah kiri, jiran tak perasan. Tong sampah rumah jiran, buang sampah kat rumah jiran. Allah, ada juga kan, tak ada. Parking kereta kat rumah jiran, ada juga sebelah kiri. Apa lagi? Dulu pergi ke kedai, tak bawa duit, sengaja memang niat tak nak bayar dah, masuk buku tak bayar, ada juga belah kiri. Lagi apa lagi? Kat tempat kerja, dengki kat kawan tak tempat kerja, kutuk kawan kat belakang, ada juga sebelah kiri. Lagi apa? Maki hamun isteri. Allah, banyaknya senarai belah kiri. Maki isteri, sepak isteri, terajam. Maki suami, ada juga. Dera suami, ada dera suami. Siap kat suami kena dera. Ada juga. Suami suruh buat air, abang buat sendirilah, tak usah suruh orang. Ada juga belah kiri. Allahu Akbar. Claim overtime, kerja sampai pukul 9, claim sampai pukul 1 pagi, ada juga sebelah kiri. Banyak tu. Ni. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Maknanya apa? Kita dah terang dulu. Nombor 2 selepas Quran. Muttafaqun alaih. Tengok belah kiri. Ada juga isteri tak tutup aurat, tak larang. Ada juga kat akaun kita belah kiri. Anak tak semayang, kita buat dek je, ada juga sebelah kiri. Allahu Akbar. Tengok belah kiri, budak lelaki ambil anak bonceng motor depan mata kita, ada juga sebelah kiri. Orang buat zalim, kita kata tak apalah dia buat zalim, dia bagi duit kat aku 400.5. 400.5, saya tak kata 500. Tak apalah, aku tolong dia. Ada juga belah kiri. Allah. Hadis ni kata masing-masing akan menghadap Allah. Masa tu tak ada lawyer dah, tak ada orang, kita semua menghadap Allah masing-masing. Tengok belah kanan, senarai kebaikan kita buat. Tengok sebelah kiri, Allahu Akbar. Masa tu kita dalam surah Al-Kahfi kan, baca hari Jumaat. Awdi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang-orang yang buat dosa ni tengok kitab catatan, dia kata ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dia kata kitab catatan ni ada semua rekod, yang besar pun catat, yang kecil-kecil pun ada juga. Allahu Akbar. Ini
Ada rekod semua. Ada rekod. Waliyahzubillah. Kadang-kadang fitnah adik-beradik, kadang-kadang fitnah kawan kat tempat kerja, kadang-kadang duduk sama-sama kita kutuk jiran sebelah rumah, menyusahkan jiran serabut, jiran tak boleh tidur sebab kita duduk pasang radio kuat sangat, jiran terganggu rasa dengan perangai tak elok kita, semua ada dalam senarai. Allahu Akbar. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma saja. Hindarilah neraka walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma. Separuh kurma kita sedekah, moga-moga walaupun sedikit, kita tak ada banyak, kita ada sedikit saja, nilainya besar di sisi Allah sebab kita ikhlas. Ya Allah, aku tak ada duit banyak ni, aku masuklah dalam tabung sikit. Tak ada duit banyak ni, aku sedekahlah sikit, moga-moga menyelamatkan aku di hari akhirat nanti. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ada seorang makcik perempuan, dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada. Rasulullah tak ada, yang adanya Aisyah. Aisyah kata kat dapur pun tak ada apa. Tengok rumah Rasulullah, rumah kita stok barang 2 minggu. Rumah Nabi, Aisyah kata aku pergi kat dapur, adalah kurma 3 biji. Lalu Aisyah bagi kurma 3 biji kat makcik tu, dia bawa anak 2 orang, anak kecil. Lalu dia pegang dia sebiji kurma, dia bagi kat anak satu, bagi kat anak satu. Aisyah tengok keadaan mak ni, yang anak tu makan lapar, makan habis kurma. Mak tak sempat nak makan lagi, anak-anak ni nak lagi. Lalu si ibu ini belah 2 kurma dia, satu bagi ke anak ni, satu bagi ke anak ni. Allahu Akbar. Mak Aisyah tengok, Aisyah terharu keadaan si ibu macam ni. Lalu bila Rasulullah balik, Aisyah cerita kat Rasulullah, tadi ada seorang makcik datang cari makanan, Cah pun cari barang kat dapur tak ada apa, Cah bagi kurma je lah 3 biji. Lalu dia bagi kat anak dia sebiji seorang. Anak sudah makan, nak lagi. Dia tengah nak makan tu, dia belah kurma tu tak jadi makan, dia bagi ke anak separuh-separuh. Rasulullah kata basyiriha, sampaikan berita gembira kepada si ibu tadi bahawa Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga kerana sebelah kurma yang dia telah belah bagi ke anak-anak ni. Kita makan durian marah ke anak, ni mak punya, cukuplah kau dah makan. Ini pengorbanan seorang ibu, yang Rasulullah kata dia dimasukkan ke syurga kerana apa yang dia buat tu.